Sahih dan berimbang. Berita perdana edisi Isnin 14 Mac 2022. Saya Fakil Hidayat Ghazali. Dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. Penggunaan kit ujian pantas RTK antigen lebih baik semasa fasa peralihan endemik. Kedudukan Sabah dalam Malaysia tidak terjejas susulan tuntutan waris Sultan Sulu. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Kebergantungan kepada ujian RT-PCR COVID-19 perlu dikurangkan. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata, penggunaan kit ujian pantas RTK antigen lebih baik semasa fasa peralihan endemik. Menerusi hantaran video di Twitter beliau, Khairi menjelaskan keputusan RTK antigen yang pantas iaitu hanya 15 minit berbanding keputusan RT-PCR yang mengambil tempoh lebih panjang adalah lebih efektif dalam menghadapi gelombang Omicron. Mengikut pakar, RTK memadai untuk mengesan kes positif yang efektif atau mempunyai tahap kebolehjangkitan yang tinggi berbanding PCR yang sangat-sangat sensitif. Sampai orang yang dah recover pun masih lagi positif bila diambil ujian RT-PCR. Dalam situasi sekarang di mana varian Omicron yang lebih cepat merebak dan pantas merebak, ujian RTK lebih efektif kerana tidak perlu tunggu 24 hingga 48 jam untuk tahu kita positif atau tidak. Jadi lebih cepat kita boleh kesan, lebih cepat kita asingkan diri jika positif. So it's better to have 1,000 people tested with RTK antigen daripada 10 orang yang buat RT-PCR walaupun PCR lebih sensitif. Khairi turut mengingatkan orang ramai sekiranya keputusan RTK antigen dikesan positif, ia tidak perlu disahkan dengan menjalani ujian RT-PCR. Sebaliknya, individu berkenaan perlu menjalani kuarantin serta-merta. Presiden UMNO merangkap pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menghadap Sultan Johor Sultan Ibrahim almarhum Sultan Iskandar petang tadi. Bagaimanapun, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid tidak memberi sebarang maklumat terperinci berhubung intipati sesi menghadap tersebut kepada media. Kenderaan membawa Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dilaporkan memasuki kediaman peribadi baginda pukul 3 petang sebelum beredar kira-kira 50 minit kemudian. Beliau kemudiannya bergerak ke Pejabat Perhubungan UMNO Johor di Jalan Yahya Awal dan tiba di lokasi pukul 4 petang. Kira-kira setengah jam kemudian, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bersama timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan dan pengerusi BN Johor Datuk Hasni Muhammad meninggalkan bangunan berkenaan dan menuju ke lokasi yang tidak diketahui. Sementara itu, Datuk Hasni Muhammad dalam kenyataan memaklumkan beliau mencadangkan agar pucuk pimpinan Parti Barisan Nasional BN memilih golongan muda untuk memimpin Johor. Ia mengambil kira sokongan dan kedudukan anak muda yang penting dalam pembangunan dan kemakmuran negeri. Jelas Datuk Hasni kerajaan negeri di bawah kepimpinannya telah berikhtiar sebaik mungkin untuk menjadikan Johor berdaya tahan dalam menghadapi cabaran pandemik COVID-19. Beliau berharap Johor akan lebih makmur dan sejahtera di bawah kepimpinan baharu. Datuk Hasni turut menghargai keprihatinan dan kepercayaan parti sepanjang menjayakan PRU Dewan Negeri Johor ke-15 hingga membawa kepada kemenangan besar BN. Final Award berhubung isu tuntutan waris Sultan Sulu yang dikeluarkan dalam prosiding timbang tara di Mahkamah Arbitari Paris, Perancis tidak akan menjejaskan kedudukan Sabah sebagai sebuah negeri dalam Persekutuan Malaysia. Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah menjelaskan Kuala Lumpur telah banyak kali menegaskan pendirian tidak mengiktiraf dan enggan melayan sebarang tuntutan ke atas Sabah.
Tegas beliau, Sabah diiktiraf Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan masyarakat antarabangsa sebagai antara negeri yang membentuk Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963. Ingin ditegaskan juga bahawa kerajaan Malaysia tidak berdiam diri, tetapi sebaliknya kerajaan telah mengambil langkah-langkah perlu untuk menghentikan prosiding tuntutan tersebut seperti berikut. Pertama, tindakan perundangan di Sepanyol. Mahkamah Tinggi Madrid Sepanyol telah mengeluarkan keputusan yang berpihak kepada kerajaan Malaysia apabila memutuskan bahawa pelantikan Dr. Gonzalo Stampa sebagai penimbang tara yang telah dilantik oleh pihak penuntut adalah terbatal dan tidak sah. Datuk Seri Saifuddin memaklumkan perkara itu ketika menggulung perbahasan usul titah diraja bagi Kementerian Luar di Dewan Rakyat. Khamis lalu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar memaklumkan Dewan Rakyat keputusan Mahkamah Arbitrasi Paris untuk Malaysia membayar pampasan $14.92 bilion Amerika atau 62.59 bilion ringgit kepada pihak yang mendakwa sebagai waris Sultan Sulu adalah tidak sah kerana gagal dilaksana berlandaskan undang-undang. Ia termasuk perkara berhubung pelantikan penimbang tara Dr. Gonzalo Stampa yang telah dibatalkan. Kerajaan Malaysia telah membuat bayaran faedah dan pinjaman One Malaysia Development Berhad 1MDB sebanyak 13.31 bilion ringgit melalui dana akaun amanah Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, dana akaun amanah tersebut yang masih berbaki 15.76 bilion ringgit tidak cukup untuk melunaskan kesemua prinsipal hutang 1MDB. Berdasarkan aliran tunai penyelesaian hutang 1MDB dengan mengambil kira jangkaan dana penyelesaian yang bakal diterima daripada M-Bank sebanyak 515 juta ringgit serta baki jaminan pemulihan aset oleh Goldman Sachs sebanyak 954 juta US dollar, kerajaan masih perlu menampung kekurangan atau shortfall keperluan dana berjumlah 17 bilion ringgit bagi tujuan pelunasan baki prinsipal dan faedah hutang 1MDB sebanyak 38.8 bilion ringgit untuk tempoh 2023 hingga 2039. Tengku Zafrul berkata dana awam pernah dan masih perlu digunakan untuk menanggung hutang 1MDB sama ada dari segi bantuan langsung atau melalui dana pemulihan aset 1MDB. Kerajaan dari April 2017 hingga November 2021 telah menyalurkan bantuan kewangan dalam bentuk pinjaman atau pendahuluan berjumlah 10 bilion ringgit melalui MOF dan juga syarikat Menteri Kewangan diperpadankan bagi tujuan membayar komitmen dan faedah hutang 1MDB. Beliau memaklumkannya ketika menggulung perbahasan usul titah diraja bagi Kementerian Kewangan di Dewan Rakyat. Apa dia kejayaan yang pertama kerajaan kita? Kita ingin menstabilkan keadaan politik yang berkecamuk. Buat pertama kali satu bentuk persahaman hatta dengan pembangkang. Melangkaui, merentas sempadan kepartian dengan duduk bagi agenda-agenda kepentingan bersama bagi rakyat. Sudah berjaya atau belum? Alhamdulillah sudah berjaya. Sudah banyak perkara-perkara dilakukan di parlimen dan luar parlimen, dalam kerajaan, formulasi bajet, pempindaan kepada undang-undang, walaupun asalnya ketidakstabilan dan kepelbagaian.
Bersua kembali. Malaysia merekodkan nilai dagangan 203 bilion ringgit pada Januari tahun ini. Jumlah itu meningkat 24.8% tahun ke tahun. Ekspor meningkat 23.5% kepada 110.7 bilion ringgit bagi tempoh sama. Manakala import naik 26.4% kepada 92.3 bilion ringgit. Kenyataan Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin memaklumkan Pulau Pinang kekal sebagai pengeksport utama dengan sumbangan 31.3%. Ia diikuti Selangor 19% dan Johor 18.3%. Bagi import, Selangor kekal menjadi penyumbang utama dengan 27.3%, diikuti Pulau Pinang 24.4% dan Johor 18.9%. Sementara itu, Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Lim Ban Hong berkata kesan langsung konflik Rusia-Ukraine terhadap perdagangan Malaysia adalah minimum. Jumlah perdagangan antara Malaysia dengan kedua-dua negara itu adalah kira-kira 0.5% daripada nilai keseluruhan perdagangan. Tahun lepas, jumlah ekspor ke Rusia dan Ukraine masing-masing adalah 0.3% dan 0.1% daripada jumlah keseluruhan ekspor. Jumlah import dari Rusia pula 0.5%, manakala Ukraine 0.1% daripada jumlah keseluruhan import. Walau bagaimanapun, kita perlu lihat pada impak secara tidak langsung ke atas perdagangan Malaysia, terutamanya sektor-sektor lain, contohnya sektor E&E Malaysia yang menyumbang kepada 13% daripada dengan izin chips testing dan packaging dunia, iaitu satu proses penting dalam penghasilan semiconductor yang digunakan untuk otomotif, smartphone dan peralatan lain. Dalam perkembangan lain, Datuk Lim memaklumkan Malaysia sedang melaksana usaha untuk memulakan semula rundingan Perjanjian Perdagangan Bebas Malaysia Kesatuan Eropah MU-FTA yang ditangguhkan pada 2019. Jelas beliau, kerajaan sedia maklum mengenai kepentingan Kesatuan Eropah sebagai antara rakan dagang utama Malaysia. Pada perbincangan terkini pada 23 Disember 2021, kedua-dua belah pihak telah mengambil maklum akan kedudukan terkini, isu-isu yang masih tertangguh dan berusaha untuk merundingi pendekatan dan hala tuju perjanjian ini. Keputusan untuk menyambung semula rundingan ini akan dibuat dengan teliti setelah mengambil kira kepentingan semua pihak. Pada Ogos 2019, Kabinet memutuskan untuk menangguhkan rundingan MU-FTA yang dimulakan pada 2010. Ini berikutan tiada kesefahaman daripada kedua-dua pihak berkaitan isu sensitif seperti perolehan kerajaan, dasar bumi putera, halal dan hak harta intelek termasuk petunjuk geografi. Pelancaran Minggu Melaka di Expo 2020 Dubai menerima sambutan menggalakkan terutama daripada pelabur luar negara. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali berkata, melihat sambutan berkenaan, beliau yakin Melaka akan menerima pelaburan lebih daripada sasaran awal RM500 juta sepanjang Expo berlangsung. Katanya kestabilan ekonomi Melaka akan berjaya dicapai menerusi pelibatan negeri di program berskala antarabangsa itu. Participate in this Dubai Expo to market our product in Melaka. We here with the 10 agencies of GLC, a government-linked company, and also we bring it here almost 10 SMEs, 10 SMEs where they will join this exhibition to invite and to introduce their companies, their product, what they have done in Melaka. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Expo 2020 Dubai Minggu Melaka di Pavilion Malaysia. Selain itu, katanya beliau turut bersedia untuk menerima lebih banyak permohonan syarikat antarabangsa yang berhasrat membuka perusahaan di Melaka.
Bagi mengurangkan pelepasan karbon di lebuh raya, 3 inisiatif kelestarian akan diperkenal Tenaga Nasional Berhad TNB dengan kerjasama PLUS Malaysia Berhad PLUS. Ia meliputi pembangunan rangkaian stesen pengecas kenderaan elektrik, pemasangan sistem pemantauan kecekapan tenaga dan pemasangan sistem solar fotovoltaik di bangunan kawasan rehat dan rawat R&R terpilih. Melalui kerjasama itu, rangkaian stesen pengecas kenderaan elektrik akan dipasang di R&R terpilih dan berpotensi tinggi di sepanjang jajaran lebuh raya PLUS. Sistem pemantauan kecekapan tenaga dan sistem solar fotovoltaik akan dipasang pada bumbung bangunan R&R Air Keruh arah utara dan R&R Tapah arah utara dengan jumlah kapasiti lebih 360 kW peak. Inisiatif tersebut berupaya mengukuhkan komitmen PLUS dalam menerajui industri selaku pengendali lebuh raya yang peka terhadap kelestarian alam sekitar. Ia seiring komitmen negara ke arah pelepasan karbon sifar bersih seawal tahun 2050. 11 Mac lalu, Perdana Menteri menyaksikan pertukaran dokumen kerjasama strategik melalui memorandum persefahaman antara TNB dan PLUS. Siren amaran awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara automatik. Sistem ini dilengkapi dengan pembesar suara akustik, sistem pemantauan bersepadu dan menggunakan sistem solar sepenuhnya. Selain itu, ia juga berupaya memberi arahan daripada Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara ke stesen siren dengan kaedah voice activation. Keupayaan bunyi siren ini boleh menjangkaui 1 hingga 2 km bergantung kepada keadaan topografi setempat dan terdapat 2 jenis siren. Pertama, bunyi siren amaran. Amaran. Air sungai telah melebihi aras amaran. Semboyannya kedengaran apabila air sungai melepasi aras amaran dan penduduk diminta bersiap sedia untuk berpindah. Kedua, bunyi siren bahaya. Bahaya. Air sungai telah melebihi aras bahaya. Ia diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya dan penduduk diminta untuk berpindah serta-merta. Sistem siren amaran awal banjir memberi manfaat kepada masyarakat untuk bersiap siaga menghadapi bencana banjir. Kerajaan Negeri Selangor perlu memberi penekanan lebih serius terhadap usaha mengatasi masalah banjir yang semakin kerap berlaku di negeri itu. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah bertitah, kaedah terbaik perlu segera dikenal pasti termasuk mendapatkan khidmat pakar dan mengguna pakai teknologi baharu. Kerajaan negeri turut diminta menyediakan pelan jangka pendek dan panjang, merangkumi kerja mendalam serta melebarkan sungai selain memastikan sistem perparitan sentiasa baik dan terurus. Juga membina kunci air di lokasi penting, mengambil kira kadar taburan hujan dan jadual pasang surut air laut. Sepatutnya, sejak berlaku tragedi banjir besar di negeri Selangor pada tahun 1971, kita telah belajar dan memperoleh teladan bagaimana untuk menyediakan pelan tindakan sebelum dan selepas banjir. Apatah lagi dengan jumlah penduduk yang kini mencecah lebih 6.5 juta orang, terutama di kawasan yang sangat padat penduduknya, density. Kerajaan negeri harus mempunyai perancangan masa hadapan yang lebih efektif supaya rakyat negeri Selangor tidak lagi merana dan terbeban dengan masalah banjir. Dalam perkembangan berkaitan, Sultan Selangor berharap projek pengangkutan awam yang bakal dibangunkan melalui jajaran di Selangor termasuk ECRL dan MRT3 tidak akan menimbulkan kesan buruk termasuk bencana hingga menjejaskan kehidupan rakyat. Justru baginda mengingatkan semua pihak terlibat agar memastikan kerja-kerja pembinaan dilaksanakan dengan teliti dan teratur.
Beralih ke perkembangan usaha mencari dan menyelamat dua mangsa runtuhan batu kuari di Keramat Pulai, Simpang Pulai, Perak. Operasi yang terpaksa dihentikan seketika pagi tadi susulan runtuhan kecil di lokasi telah disambung semula pukul 12.30 tengah hari. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Negeri memaklumkan jarak terkini laluan ke lokasi mangsa dipercayai tertimbus adalah lebih kurang 20 meter. Syarikat kuari sedang membina laluan ke lokasi mangsa dipercayai tertimbus. 3 jengkaut digunakan untuk mengalih dan memecahkan bongkah batu. Pasukan khas taktikal operasi Penyelamat Malaysia STORM, Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia SMART serta unit anjing pengesan K9 akan digerakkan selepas kerja-kerja pengalihan bongkah batu selesai. Pemantauan berterusan turut dilaksana Jabatan Mineral dan Geosains Negeri. Lebih RM30,000 bantuan pendidikan disampaikan Persatuan Suri dan Anggota Wanita Perkhidmatan Awam Malaysia Puspanita cawangan Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM. Timbalan Pengerusi Puspanita KKMM Mastura Ahmad Mustafa berkata 185 warga Puspanita mewakili 316 pelajar telah dikenal pasti untuk menerima bantuan tersebut tahun ini. Yang saya sebutkan tadi adalah cetusan idea daripada penaung kita sendiri, isteri kepada yang berhormat Menteri dan juga Datin Seri isteri kepada Datuk Seri KSU lah. Jadi kita merasakan bahawa bila kita nak membuka balik sekolah ni, kita masih lagi dalam suasana di mana kebanyakan masyarakat kita masih lagi menghadapi kesan COVID-19 kan. Lepas tu pula banjir dan beberapa bencana yang berlaku berturut-turut. Kita rasa kita perlulah ambil berat dan bagi keselesaan sedikitlah kepada warga KKMM dalam menghadapi anak-anak yang nak masuk balik sekolah. Sumbangan disasarkan kepada keseluruhan warga Puspanita KKMM grade 22 dan ke bawah, ibu tunggal serta golongan yang memerlukan dari jabatan atau agensi di bawah kementerian berkenaan. Beliau yang juga timbalan Ketua Setiausaha Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif KKMM berkata demikian dalam sidang media Majlis Penyampaian Bantuan Back to School di Putrajaya. RM2 juta diperuntukkan Lembaga Tabung Haji TH dengan kerjasama Universiti Teknologi Petronas UTP untuk membangunkan projek e-learning haji. Platform bertujuan membantu bakal jemaah mempelajari dan menambah ilmu ibadat haji secara dalam talian dengan lebih efektif dan mudah. Menurut Pengarah Eksekutif Haji Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman, inisiatif merupakan sebahagian daripada pelan strategi TH iaitu Hijrah 24 untuk memperkasakan bimbingan haji dan memenuhi pelanggan selari dengan rangka tindakan pengurusan haji 2021-2025. InsyaAllah kita ada 3 fasa. Yang fasa pertama ialah menyediakan e-learning ini dalam platform web-based. InsyaAllah musim haji tidak lama lagi. Kalau ada haji lah insyaAllah musim haji pada hujung bulan Mei. InsyaAllah baik hujung bulan Mei kita bersedia jemaah haji boleh akses kepada e-learning yang mana merupakan fasa 1 daripada projek tersebut. Platform berkenaan akan memanfaatkan guru-guru agama yang berperanan sebagai pengkursus ibadat haji tanah air, para petugas serta seluruh jemaah haji. Beliau berkata demikian selepas majlis menandatangani perjanjian MOU e-learning haji antara TH dan UTP. Ada berita cukup membanggakan daripada bergu badminton negara kita dari Jerman. Ya, kita ikuti bersama dengan Nazri Fahmi dalam edisi sukan. Nazri. Gandingan Nur Izzuddin Gozi Hui cipta sensasi di Jerman. Pusingan pertama Piala FA JDT berpestakoh. Terima kasih Fatil dan Meg. Assalamualaikum, salam sukan untuk semua. Kita mulakan dengan sukan badminton. Bergu badminton lelaki negara Go Zife Nur Izzuddin Rumsani membawa berita gembira apabila muncul juara terbuka Jerman.
Lebih manis, ia merupakan gelaran sulung mereka dalam kejohanan jelajah dunia BWF yang bertaraf Super 300. Mereka sangat positif lah. Cara berfikir mereka di dalam lapangan itu yang membuat mereka bisa bermain lebih baik lah. Ya, tidak sangat simpel. Saya lihat mereka berfikir sangat simpel, itu apa yang mereka nak buat. Mereka tak ada mau buat yang sesuatu yang kita nampak bahwa mereka mau buat lebih dari apa yang dalam fikiran mereka. Itu yang saya nampak. Permainan mereka itu ada perubahan. Tambah beliau, fokus kini adalah untuk memulihkan kecergasan kedua-dua pemain itu bagi mengharungi kejohanan All England yang bermula Rabu ini. Satu lagi berita gembira dari sukan badminton. Pemain badminton para negara Muhammad Ikhwan Ramli meneruskan aksi cemerlangnya apabila merangkul kejuaraan keduanya pada kejohanan badminton para antarabangsa di Sepanyol. Muhammad Ikhwan meraih gelaran juara kategori persoalan lelaki WH1 kerusi roda selepas mengecewakan pilihan utama Thomas Schneider 21-12, 21-16 dalam kejohanan yang berlangsung di Cartagena. Ini adalah gelaran keduanya selepas muncul juara kejohanan badminton para antarabangsa 2 di Vitoria juga menundukan lawan yang sama pada minggu lalu. Sementara itu, Ikhwan yang bergandingan dengan Nur Azwan Norlan meraih gelaran naik juara acara bergu lelaki kategori WH1, WH2 tewas kepada pasangan Jepun. Bekas Ratu Gimnas Negara Farah Ann Abdul Hadim menyatakan hasrat mewujudkan kem latihan setelah bersara dari sukan gimnastik. Menurutnya, inisiatif berkenaan bagi mencari bakat muda yang berminat menceburi sukan berkenaan. Ia juga sebagai salah satu usahanya untuk membantu pembangunan sukan gimnastik di tanah air. Saya ingin lakukan pertandingan di Malaysia, Farah Ann Cup. Akan mula kecil sebab saya rasa di Malaysia ni perlu pertandingan, and I hope that saya boleh make my mark in that arena untuk gimnas-gimnas yang akan datang, untuk inspire them to be more than they are, untuk mencapai apa-apa impian yang mereka inginkan. Macam saya, daripada kecil saya ingin menjadi gimnas dan sekarang saya dapat menjadi Olympian, so harap mereka pun dapat inspirasi yang sama. Namun katanya ia perlu dibincangkan bersama Majlis Sukan Negara MSN dan Persekutuan Gimnastik Malaysia MGF. Ia bagi mendapatkan penganjur dan khidmat nasihat berkenaan cara pengendalian kem latihan serta kejohanan yang mungkin diadakan tahun hadapan. Farah menyatakan hasrat itu dalam sidang media berkenaan pengumuman persaraannya di Ibu Negara petang tadi. Saingan Piala FA, Johor Darul Ta'zim JDT berpesta gol apabila menewaskan pasukan daripada Liga M3 BRM FC dengan keputusan 10-0. Saingan yang berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri itu turut menyaksikan Fernando Forestieri melakukan hat-trick ketika membantu tuan rumah meraih kemenangan besar. JDT mula meraih gol saat minit kedua sebelum Syafiq Rahim menambah gol pada minit ke-7. Bukan itu sahaja, sepakan percuma Safawi Rashid pada minit ke-19 juga berjaya menewaskan penjaga gol BRM Kamarul Effendi Rahim. Selang 6 minit kemudian, Forestieri meledak gol kedua pribadinya sebelum melengkapkan hat-trick pada minit ke-42. Kegerahan JDT tidak terhenti apabila giliran Mauricio pula meledak gol ke-6 tuan rumah sebelum Moussa Sidibe menjadikan kedudukan 7-0 pada minit ke-70. Baki 3 gol JDT dijadikan oleh Darli Sham, Mohamad Sumareh dan Daniel Amir Nohisham. Sementara itu, perlawanan yang berlangsung di Stadium Majlis Perbandaran Petaling Jaya menyaksikan PJ P. Rajesh muncul penyamar buat Petaling Jaya PJ City FC ketika meraih kemenangan 2-1 menentang Kelantan FC. Dalam perlawanan tersebut, tuan rumah ketinggalan 0-1 selepas Kelantan FC meraih gol awal pada minit ke-18. Tersentak dengan jaringan klub Liga Premier itu, PJ City mula menyamakan kedudukan menerusi jaringan Darren Lock pada minit ke-24. Aksi pada babak kedua lebih sengit apabila kedua-dua pasukan berusaha mendapatkan jaringan dengan tekanan lebih dirasai tuan rumah. Pada minit ke-79, Rajesh menjadikan gol kemenangan buat PJ City FC menerusi tandukannya sekaligus mara kepusingan kedua.
Pemain pertahanan Negeri Sembilan FC Ahmad Kozami PE disenaraikan mintai kem latihan pusat skuad Harimau Malaya yang bermula hari ini. Ia bagi mengisi kekosongan yang ditinggalkan pemain Johor Dr. Azim JDT Syahmi Safari. Ketua Jurulatih Kebangsaan Kipang Gun berkata Ahmad Kozami yang sebelum ini berada dalam senarai bersedia dipanggil melapor diri ke kem latihan selepas Syahmi memohon pengecualian susulan kelahiran bayi kembar tiganya. Jelasnya dalam kenyataan dikeluarkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM hari ini, perancangan asal adalah untuk memanggil pemain Sabah FC Rizal Ghazali bagi posisi itu, namun pelawaan tersebut ditolak. Sebagai itu, atas sebab taktikal, pengurusan pasukan kebangsaan membuat keputusan memberi peluang kepada Ahmad Kozami. Skuad Harimau Malaya kini sedang dalam rangka persiapan selama 8 hari bagi mengharungi 3 aksi persahabatan di Singapura hujung bulan ini. Bagi memastikan tahap kecergasan skuad hoki senior lelaki kebangsaan sentiasa berada di tahap tertinggi menjelang Tamasya Piala Asia dan Sukan Asia 2022, Konfederasi Hoki Malaysia KHM telah menjalin kerjasama dengan pengendali rangkaian pusat kecergasan terbesar di Malaysia iaitu Celebrity Fitness. Jelas Ketua Jurulatih Kebangsaan A. Arusevaraj, kerjasama ini amat bertepatan bagi membantu memastikan kecergasan skuad lelaki negara berada di tahap terbaik. Dan kita juga mempunyai gym sendiri kita di stadium hoki di stadium 2 dengan peruntukan yang diberikan oleh Majlis Sukan Negara. So thanks to Datuk Syapawi for that. Dan how Celebrity Fitness will assist us in progressing to the next level in terms of getting our strength and conditioning to another level. Beliau turut mengumumkan pelantikan Ketua Jurulatih Kecergasan yang baharu bagi skuad senior kebangsaan Tom Drovely. Dalam pada itu, menurut Arusevaraj, selain membantu skuad senior lelaki, Tom Drovely juga bertanggungjawab membantu skuad wanita dan remaja negara. A lot of discussions. Tom agrees that a lot of the European teams look at the Malaysian players as they have lots of speed, they have lots of skill, but we always lack on that physical and power. So that's why it's really important for us to have Tom here to push that up. Tambah Aru, tugas pertama Tom adalah memastikan kecergasan semua pemain berada di tahap terbaik menjelang Piala Asia pada Jun dan Sukan Asia yang akan berlangsung September ini. Selain itu, dia turut diberi tanggungjawab untuk membantu mempersiapkan skuad remaja menjelang Piala Dunia Remaja yang akan diadakan di Kuala Lumpur tahun depan. Edisi Sukan 14 Mac 2022 melabuhkan tiranya. Saya Nazif Ahmad Syukri kembali semula bersama Fatih Dahmek. Salam keluarga Malaysia dan salam sukan untuk semua. Kebiasaannya kita melihat helikopter mendarat atas bangunan, bumbung bangunan. Tetapi pernah tak lihat helikopter ni mendarat atas kereta? Tak pernah lagi, macam tak logik ya? Macam tak logik. Tak percaya kan? Tak percaya, sama-sama kita saksikan dalam hashtag. Sebuah kereta diiktiraf Guinness World Records sebagai kereta terpanjang di dunia. Digelar American Dream, ia berukuran 30.54 meter, memiliki 26 tayar, kolam renang dan landasan untuk helikopter. Sayangnya ia tidak boleh digunakan di atas jalan raya kerana terlalu panjang dan dipamerkan di Museum Kereta Dazzlen Park.
Muzium Masa Depan kini dibuka di Dubai. Muzium 7 tingkat ini dianggap antara bangunan tercantik di dunia. Terletak di Jalan Sheikh Zayed, ia dihiasi dengan dekorasi hiasan warna perak dengan tulisan kaligrafi dari pemerintah Dubai. Ya, nampaknya paparan itu menutup hashtag malam ini. Ikuti program inklusif selepas ini seperti biasa. Kami akhiri dengan Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.